Apa apa pendapatmu hai Aba Musa? Ataupun Nabi SAW kata Abdullah bin Qais. Qala, Abu Musa berkata, saya pun kata, wallazi ba'athaka bil haqq, demi Tuhan yang telah mengutuskanmu dengan kebenaran. Mereka berdua tidak memberitahu kepada saya apa maksud hati mereka, yakni sebelum hari ini. Saya tak tahu pun yang mereka akan meminta jawatan ini. Qala, Abu Musa berkata, wa ka'anni anzuru, semacam aku nampak lagi siwak Rasulullah di sebelah di sebelah bawah bibir dia, waqad qalasa, dalam keadaan dia tu jadi congek, congek bila dia kecek kan, gigi tu ada tu, congek. Apa katamu? Gitu. Jadi gigi tu nampak congek gitu. Faqala, dia pun kata, lan, sekali-kali tidak, atau la, dia guna perkataan itu, lan nasta'mila ataupun la nasta'mil, la nasta'milu, kami sekali-kali tidak akan melantik untuk memegang jawatan kami orang yang mahukannya. Tapi pergilah engkau wahai Aba Musa. Ataupun Nabi SAW kata wahai Abdullah bin Qais, itu nama dianya. Maka Nabi SAW mengutuskannya untuk pergi memerintah di Yaman. Kemudian Nabi SAW susulkan, iringkan pemergiannya itu dengan Mu'adz bin Jabal. Falamma qadima alaih, bila Mu'adz bin Jabal sampai kepadanya, Abu Musa kata, turunlah. Dia pun sediakan bantal untuk Mu'adz, bantal dia sediakan untuk tempat duduklah. Tiba-tiba didapati di situ ada seseorang yang sedang terikat. Mu'adz pun tanya, apa ini? Abu Musa berkata, dia ni adalah seorang Yahudi dulunya, lepas tu dia masuk Islam, kemudian dia balik semula kepada agama dia, agama yang teruk itu, menjadi Yahudi semula dia. Mu'adz kata, saya tak akan duduk selagi tidak dibunuh orang ini. Itulah keputusan Allah dan Rasulnya. Faqala, Abu Musa berkata, duduklah kalau begitu pun. Kalau iya pun duduklah. Dia kata tak mau duduk selagi tidak dibunuh orang ini. Itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya. 3 kali dikata begitu. Fa'amara bihi, maka Abu Musa pun memerintahkan supaya dibunuh orang itu, dan dibunuhlah orang itu. Thumma tadhakara al-qiyam min al-lail, kemudian 2 orang sahabat ini berbincang-bincang tentang bangun malam untuk mengerjakan ibadat. Faqala ahaduhuma, salah seorang daripadanya iaitu Mu'adz, dia kata, adapun saya, fa anamu wa aqumu, saya ada juga tidur dan ada juga bangun, dan saya berharap pada tidur saya itu apa yang saya harapkan pada ketika saya bangun tu. Jadi seperti pahala yang saya harapkan dengan berdiri, bangun, buat ibadat pada waktu malam tu, saya tidur pun dengan niat lagu tu juga. Bab karahatil imarah bighairi darurah. Ini bab tidak elok memegang jawatan tanpa darurat. Dalam keadaan tidak darurat, tidak elok memegang jawatan. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar, katanya, saya pernah berkata, wahai Rasulullah, tak mahukah engkau tugaskan saya memegang apa-apa jawatan? Tak mahukah Tuhan lantikkan saya untuk memegang apa-apa jawatan? Qala, Abu Dzar berkata, terus Nabi SAW pukul dengan tangannya bahu aku. Ini Nabi tepuk atas bahu dia. Kemudian dia kata, hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ni lemah, sedangkan jawatan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat nanti ia membawa kehinaan dan penyesalan, kecuali
orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikan tanggungjawab yang dipikulnya berhubung dengan jawatan yang dipegangnya itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wahai Abu Dzar, saya fikir engkau ni tidak kuat, lemah, dan saya suka untuk kamu apa yang saya suka untuk diri saya sendiri. Janganlah sekali-kali engkau menjadi pemimpin kepada dua orang pun, dan janganlah sekali-kali engkau uruskan harta anak yatim." Nah, itulah 2-3 bab kita baca saat ni. Yang pertamanya bab istikhlaf. Istikhlaf maknanya khalifah yang sedia ada, dia menentukan orang tertentu sebagai penggantinya. Kalau dia mati, inilah pengganti. Sebelum pada dia mati, itu orang panggil istikhlaf. Sebab jawatan khalifah itu dia tidak serupa raja, tidak serupa presiden, tidak serupa lah, dia ada cara dia sendiri. Sistem khilafah. Sistem khilafah boleh dipegang oleh seseorang itu sampai mati pun. Kalau sistem presiden tidak gitu kan. Kalau sistem beraja tidak dengan pemilihan, tidak dengan pemilihan rakyat ke apa ni, bahkan dia berdasarkan keturunan. Sampai mati juga. Sama ada dia menguruskan negeri itu sendiri ataupun dia menjadi penaunya. Itu kalau raja. Walau bagaimanapun hak asas dianya ialah berdasarkan keturunan. Pelantikan dia itu berdasarkan keturunan. Adapun khalifah ni tidak. Dia berdasarkan syura, perbincangan dan persetujuan rakyat. Orang ramai. Dia tak ada tentu mana 5 tahun ke 10 tahun ke, tak ada. Lepas tu ngundi pula, tak ada. Kalau dia tu layak sampai mati pun boleh, lama pun boleh. Kita tengok Sayyidina Muawiyah 20 tahun, Sayyidina Osman belah-belah tahun jadi khalifah. Begitulah. Ada hak sementara, ada hak lama. Melantik di sini sebagai pengganti. Melantik sebagai pengganti dia tidak sama dengan seorang raja melantik anak dia, sebab dia tak ada perbincangan, tak ada tanya, tak ada bincang dengan ahlul halli wal aqdi. Adapun dalam sistem khilafah ni, lantik tu ataupun tentukan pengganti itu semacam pencalonan ataupun cadangan, pengesyoran daripada dia yang menentukan jadi khalifah selepas tu betul-betulnya bukan khalifah sebelum, tetapi ahlul halli wal aqdi. Tetapi apa yang ditentukan, ditunjukkan oleh khalifah sebelum itu, diletak depan oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ni mana cerdik pandai. Kalau kita kata dalam pemerintah, kalau Malaysia ni lah, ahlul halli wal aqdi tu kalau Malaysia ni, misalnya dia ada beberapa, dia ada kerajaan, dia ada beberapa parti lah kita kata dalam tu. Parti tunggaknya, tulang belakangnya kita kata, parti ke mana? Jadi majlis dia tu lah, kalau kita kata parti UMNO, kita kata majlis tertinggi dia, tu ahlul halli wal aqdi. Hak tu lah buat tu bicara siapa dia kita nak lantik. Itu ahlul halli wal aqdi. Dan tidak semesti dalam bentuk tu dan dengan nama tu. Yang pentingnya maknanya orang-orang yang cerdik dan telah dipilih oleh orang-orang ramai. Telah dipilih oleh orang ramai juga. Mereka tu bijak. Itu orang panggil ahlul halli wal aqdi. Mereka ni kalau dalam kitab politik Islam, maknanya dia bijak lah. Orang latar belakangnya lagu mana? Latar belakangnya mana dari macam-macam latar belakang. Ahli ilmu, ahli perniagaan, macam-macam masuk ada dalam tu. Yang dipilih lah. Mana mereka ni tengok siapa dia hak sesuai, hak layak.